Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali saya Nazri Hamdan di dalam saya punya YouTube channel. Okay guys, hari ini saya nak memberikan reaksi ataupun react terhadap satu video TikTok yang dikeluarkan oleh Dr. Akmal. Saya ingat Dr. Akmal dia adalah Ketua Pemuda UMNO kalau tak salah saya. Kalau saya salah, minta tolong korang betulkan. Okay, tanpa berlengah lagi, jom kita tonton video tersebut. Kalaulah beras madani ni dijual di pasaran, maka tidak akan ada lagi beras tempatan, beras putih tempatan yang dijual RM26. Sebab apa? Peniaga ni daripada dia jual RM26 beras tempatan, baik dia jual RM30, dia lebih untung banyak. Sedangkan harga padi yang diambil daripada pesawah kita tetap sama, RM1,300. Jadi saya nak minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Pertanian. Sebab itu yang diumumkan bukan Menteri Pertanian. Jadi ini apakah dia punya local standby ahli parlimen Bukit Gantang ni nak cakap mengenai soal beras madani ni. Jadi saya minta nasihatkan ahli parlimen Bukit Gantang ni, jangan mulut dia jangan lebih daripada kajian. Buat dulu kajian dia. Jadi sebab itulah saya kata dia ni dalam keadaan saya pun tak pasti macam mana. Jadi tolonglah kalau nak bercakap, nak bagi media, nak buat statement, buat kajian betul-betul. Dan saya ingat, jangan tipu rakyat dengan beras madani. Saya tak nak begitu. Sebab bila you buat beras madani ni, maksudnya beras tempatan campur beras import dan dijual dengan harga lebih tinggi daripada beras tempatan. Saya percaya lepas ni tidak akan ada lagi beras tempatan dijual langsung di sini. Hari ni kita boleh nampaklah RM26. Tapi kalau buat beras madani RM30, orang takkan nak jual beras tempatan RM26, baik dia jual beras madani RM30. Dan saya nak tanya, siapa yang nak repack beras madani ni? Siapa yang nak jual? Jadi adakah lepas ni tak ada lagi beras import? Nah ini. Jadi sebelum kita nak buat kenyataan, saya minta MP Bukit Gantang yang saya rasa mungkin dia pun tak tahulah macam mana atas nasihat siapa dia cakap. Jadi saya yang ni memang kita berjuang mengenai isu kartel yang campurkan beras putih tempatan dan beras import ni. Kita berjuang, kita lawan mereka ni. Tapi hari ini dia nak membenarkan itu. Jadi saya rasa ini adalah satu penipuan terhadap rakyat kita di bawah ni. Jadi saya minta Yang Amat Berhormat untuk menasihati ahli parlimen Bukit Gantang agar lebih berhati-hati lepas ni dalam setiap ucapan ataupun setiap pernyataan official yang nak dibuat itu rakyat. Untuk kita mengurangkan kerisauan. Okey, itu dia tadi video daripada Dr. Akmal. Okey, jom saya nak bagi reaksi saya lah terhadap pandangan beliau. Saya cuma nak simplify dekat sini mengenai 3 perkara saja guys. Yang pertama, saya nak beritahu apa yang saya setuju dengan beliau. Ada benda yang saya setuju daripada apa yang beliau kata tu. Yang kedua adalah saya nak beritahu apa yang saya tak setuju. Dan yang ketiga saya nak sharekan apakah sebenarnya langkah terbaik, the best solution dari dalam jangka masa panjang, macam mana kita nak menyelesaikan masalah beras negara ni. Okay guys, yang pertama saya nak cerita apakah perkara yang saya setuju dengan beliau. Okey, saya setuju dengan beliau apabila beliau mengatakan bahawa pengumuman mengenai beras Malaysia Madani ni dan juga harga dia tidak seharusnya dilakukan oleh ahli parlimen Bukit Gantang. Kalau tak salah saya lah, ahli parlimen Bukit Gantang ni dia adalah ketua task force kluster makanan macam tu di bawah NACOL. Kalau tak salah saya lebih kurang macam tu lah. Dan lagi sekali, tolong betulkan kalau saya salah. Okey. Saya setuju because pada saya pengumuman mengenai beras ni dia adalah dia adalah barang kawalan. Maksudnya harga dia adalah di bawah mekanisme harga kawalan kerajaan. Jadi tak boleh dibuat sesuka hati pengumumannya. Dan orang yang layak sepatutnya membuat pengumuman mengenai perkara ni adalah menteri. Okay? So kalaulah diberitahu dulu dan apatah lagi dia cakap pasal harga it's very sensitive lah. Jadi market akan react tak tentu hala. Dan kita tahulah bahawa dekat pasaran beras kita ni sekarang ni berlaku banyak manipulasi. Kalau tak berlaku banyak manipulasi, takkan beras tempatan boleh hilang. Kan? Jadi pada saya betul, saya setuju dengan beliau apabila beliau mengatakan bahawa ahli parlimen Bukit Gantang tidak sepatutnya membuat pengumuman awal mengenai beras Malaysia Madani ni. That one saya memang setuju 100%. Dan saya percayalah ramai orang bersetuju juga dengan saya. Ada yang cakap, bang, ini adalah only a matter of protocol. No guys, dia bukan only a matter of protocol. This is a very serious punya issue
Yang mana kalau silap umum, nanti beras import akan hilang. Okay. Right. So benda ni kita kena berhati-hatilah. Okay. So menteri kena buat pengumuman. Bila menteri dah buat pengumuman tu, maksudnya benda ni final lah. Okay. Okay, yang kedua, kita pergi pula kepada apakah benda yang saya tak setuju dengan beliau. Alright, ni saya nak cerita Okay guys, pertama sekali kita kena faham bahawa beras ni dia adalah barang kawalan. Barang kawalan ni maksudnya harga dia di bawah mekanisme harga kawalan kerajaan. So kita kena faham dulu apakah maksud mekanisme harga. Kebanyakan orang nak komen pasal beras ni tapi dia tak faham mekanisme kawalan harga ni apa benda? Binatang apa? Dia pun tak tahu. Lepas tu dia pakai memandai-mandai buat teori sendiri pala tahu. Ini benda ni kita kena faham dulu. Mekanisme kawalan harga ni adalah satu keadaan di mana kerajaan sama ada dia menetapkan harga tu dekat harga ceiling ataupun harga lantai. Okay? So maksudnya harga tu tidak ditentukan oleh pasaran. Okay, sebagai contoh, katakanlah harga pasaran, market price adalah sepatutnya dekat RM10. Apabila kerajaan menetapkan harga ceiling, harga tersebut di bawah harga pasaran, iaitu katalah RM8. Right? Itu adalah harga pasaran. Harga ceiling lah. Okay? Apabila kerajaan nak menetapkan harga lantai, harga lantai pun harga kawalan juga, kerajaan menetapkan di atas harga pasaran. Contohnya, harga pasaran tadi adalah RM10, jadi kerajaan menetapkan harga lantai itu pada katalah RM12. Contoh. Dan kenapakah kerajaan melaksanakan mekanisme kawalan harga ni? Ada sebabnya, bukan suka-suka hati. Bukan suka-suka hati, bangun pagi, gosok gigi, kemudian tiba-tiba nak kata, aku nak buat kawalan harga terhadap barang ni. Tak ada. Dia ada specific reasons. Kenapa dia nak buat kawalan harga ni? Okey, sebagai contoh, katakanlah pada satu masa tu, kerajaan merasakan bahawa harga barang tersebut terlalu tinggi untuk rakyat. Okey, harga pasaran, katalah tadi saya bagi contoh RM10. Harga RM10 tu dia terlalu tinggi. Maksudnya kerajaan rasa, yalah orang yang ada duit T20 tak ada masalah beli. Tapi mereka yang berpendapatan rendah, kerajaan merasakan mungkin benda ni tak adil bagi mereka yang berpendapatan rendah. Harga tu tidak mencerminkan kekuatan kuasa beli mereka yang berpendapatan rendah. Jadi kerajaan turunkan harga tu. Okay? So, dia turunkan harga tu daripada RM10 kepada RM8. Itu sebab kerajaan menetapkan harga ceiling. Okay? Jika kerajaan menetapkan harga ceiling, maksudnya dia drop price tu, apakah yang akan berlaku? Dia ada kesan. Dia ada kesan negatif dari segi market balance. Jadi pasaran menjadi tak stabil. Kenapa pasaran menjadi tak stabil? Ia adalah disebabkan oleh pada harga yang rendah, penawaran, supply ataupun bilangan orang yang nak menjual barang tu akan berkurang. Silah, sebab katalah contohnya saya masuk ke dalam satu pasaran tu, sepatutnya saya rasa saya boleh jual dengan harga RM10. Tapi kerajaan pula kata, okey, kau nak berniaga barang ni, kau nak jual barang ni, kau tak boleh jual dekat RM10, kau kena jual RM8. Bila saya tengok, saya kira saya punya margin, RM8 ni macam margin saya tinggal 50 sen. Kan? So saya rasa macam tak minat lah berniaga barang ni. Bila saya tak minat, jadi supply akan jatuh. Penawaran akan jatuh. Dan itulah sekarang ni yang berlaku kepada beras tempatan. Okay? Supply beras tempatan menjadi jatuh. Sebab itulah kita punya beras tempatan tak cukup-cukup. So kita kena add up dengan beras import. Okay. So beras tempatan memang tak cukup, kita kena tambah dengan beras import. Right? So, itu adalah kesan akibat daripada kawalan harga ceiling. Alright? So, kalau kita perhatikan tadi apa yang Dr. Akmal kata, sekarang kita pergi kepada apa yang dia kata. Dia cakap jika beras madani dijual pada harga RM30, maka tak ada lagi beras putih tempatan. Okay?
Sebab dia kata dia bagi sebab sebabnya adalah dari peniaga jual RM26 baik peniaga jual RM30. Okey, dan harga belian padi ni adalah sebanyak RM1,300 satu tan, dia kata. Okey. Sebenarnya memanglah sebab kerajaan kena semak harga siling padi tu sebab memang harga siling padi patut naik daripada 26 kepada RM30. Memang patut. Kan? Kenapa jadi macam tu? Okay, that's why saya kena bagi tahu korang apa sebenarnya yang berlaku dekat pasaran beras kita ni. Ni kita kena faham, okay? Sebab saya agak terperanjat lah bila Dr. Akmal dia seolah-olah menyokong idea bahawa kalau beras putih madani dilancarkan maka dia membenarkan kartel. Ini pandangan ni kita kena betulkan. Dia salah dari segi teknikal. Dia salah, totally wrong. Dari segi teknikal punya pemahaman, salah. Okay? Dia bercanggah dengan macam mana sistem pasaran di bawah mekanisme harga kawalan berfungsi. It's totally wrong. Totally wrong. Okay, saya beritahu macam ni. Sebenarnya guys, market dekat Malaysia ni, kita ada dua jenis beras. Beras pertama adalah beras tempatan. Okay? Beras tempatan ni di bawah harga kawalan iaitu RM26 bersamaan dengan 10 kilogram. Okey, RM26 10 kilogram. Dan kedua pula adalah beras import. Okey, beras import sebelum ni harga dia lebih RM30 ke atas. Dia lebih sikit RM30. Okey. So, RM26 dengan RM30 lebih tu dia tak jauh beza. Okey. It's not far. Okey, dia punya difference tu. Akan tetapi masalah ini menjadi besar apabila India mula ban diorang punya ekspor beras. Bila India start ban diorang punya ekspor beras ni, apa berlaku? Harga beras melambung tinggi dekat pasaran dunia. Bila harga beras melambung tinggi, maka beras import ke beras tempatan yang akan affected dari segi pricing dia? Of course lah beras import. Sebab beras import ni, harga tidak dikawal oleh kerajaan. Beras import diapungkan oleh kerajaan. So, kalaulah market jatuh, maka beras import jatuh lah. Kalau market price naik, maka beras import naik lah. So, dia fluctuates based on supply and demand at the global market. Okay? So, masalah dia adalah terjadi bila India sekat ekspor beras diorang, harga beras import melambung, jadi perbezaan harga di antara beras tempatan dan juga beras import ni menjadi lebih besar. That's the real problem yang berlaku dekat sekarang ni. Sebab itu sebelum ni kita tak dengar isu-isu pasal contohnya macam beras tempatan hilang. Korang perasan tak? Tak ada isu pun beras tempatan hilang ni. Ada je RM26 dekat pasaran tu. Tapi beras tempatan start hilang bila harga beras import naik. Korang perasan tak? Sebab this is the real problem. Ramai orang tak nampak masalah ni. Kemudian dia mencipta satu teori bahawa kalau kerajaan naikkan harga tu daripada RM26 kepada RM30, bermaksud kerajaan menyokong kartel. Ini apa benda punya teori ni? Dan saya terperanjat because benda teori ni saya nampaklah dikemukakan dan dicanang-canangkan oleh orang yang tak siapa-siapa pun. Daripada mana datangnya teori ni saya tak faham. Betul? Dan dia bercanggah dengan market structure. It's totally against the principle of economics. Sebab apa guys? Okay, sekarang ni macam mana manipulasi beras ni berlaku? Okay, saya explain dengan korang. Beras tempatan sepatutnya dijual pada harga RM26. Okay, so kita tahulah kos pengeluaran padi beras ni semua dah naik sikit. Jadi harga beras patutnya naik sikit lah. Jadi untung beras tempatan beras tempatan ni untungnya bila peniaga jual beras tempatan ni mungkin terlalu sikit. Okay, so dia nampak dekat situ daripada dia jual harga RM26, walaupun sebenarnya dia boleh jual harga RM26 tu, baik dia pergi jual harga RM40. Betul tak?
Daripada dia jual harga RM26, baik dia jual harga pada RM40, lagi banyak dia untung. Di situlah punca manipulasi berlaku. Sebab apa? Untung dah lah sikit jual beras tempatan. Tapi jurang harga besar. Baik aku jual harga pada RM40. Betul tak? Sebab tu beras tempatan hilang. Sebab beras tempatan telah dijual pada harga RM40. Faham tak? Nampak tak dekat situ? Okey. Kalaulah contohnya, sebab itu saya cakap, sebab utama kenapa kartel ataupun manipulasi beras ni berlaku. Sebab kita tak nak naikkan dan kita tak nak menyemak harga beras tu untuk naikkan di atas RM26. Sebab ini memerlukan market correction, guys. Harga memang kena naik. Tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain. Harga beras kena naik di atas RM26. Dan harga yang sebelum ni tapi belum final dikatakan adalah RM30. Jadi RM26 tu dia naikkan harga ceiling tu kepada RM30. Okay? Nampak tak, guys? Alright. So kalaulah dia naikkan harga tu daripada RM26 kepada RM30, beras tempatan ni muncul ataupun hilang? Of course lah beras tempatan akan muncul lah. Betul tak? Sebab apa? One thing adalah sebab dia punya price difference tu dah dikurangkan dia punya gap. Dan saya tak tahulah lepas ni katanya tak ada lagi kategori beras import dengan beras tempatan. Saya tak tahu. Tapi kalaulah harga tu ditetapkan pada RM30, satu grade sahaja, tak adalah grade tempatan ke grade import tu, iaitu single grade. So maksudnya tak ada pilihan kecuali kena jual pada harga RM30. So beras tempatan akan muncul ataupun akan hilang? Of course beras tempatan akan muncul. Benda ni orang tak boleh faham. Benda ni orang tak faham, tapi mereka cipta satu teori yang mengatakan bahawa kalaulah harga beras ceiling ni dinaikkan daripada 26 ke 30, kartel akan berlaku dan kerajaan menyokong kartel. Apa benda punya teori ni? Ni adalah satu teori yang totally salah. Okay? Sebab dia tak faham. Ni masalahnya ni, guys. Right? So, lagi satu, guys. Korang nak tahu tak kenapa industri padi dan beras dekat Malaysia ni penawaran dia down, penawaran dia slow, penawaran dia tak boleh naik? Sebab apa? Sebab kita tak dapat nak naikkan harga belian padi tu. Harga belian padi sekarang ni dalam berapa dia punya harga ceiling dia? 1,300 satu tan. Tapi saya rasa dekat Kedah belian padi dia naik kepada 1,600 macam tu. Korang bayangkan kita tahan harga beras tempatan ni pada RM26. Macam mana harga belian padi nak naik? Jadi harga belian padi ni ditahan tau. Dia stuck dekat 1,300 tu. So macam mana harga belian padi ni nak naik? So kalau harga belian padi ni tak naik, orang makin nak tanam padi atau orang makin tak nak tanam padi? Buat apa aku tanam padi? Baik aku buat bisnes lain. Nampak tak dekat situ? So kita dah disinsentif penanam padi dan juga pesawah-pesawah yang tanam padi ni tadi. So dia orang tak minat tanam padi sebab untung terlalu kecil. Korang nampak kat situ? Kalau kita tak naikkan, tak menyemak, dan harga ceiling ni dah bertahun, I think dah berbelas tahun kita tak semak, guys. Apa salahnya kita semak memandangkan kos pengeluaran padi pun secara logiknya takkan tak naik. Kos pengeluaran padi mesti naik. So kalau kita naikkan harga ceiling beras ni daripada RM26 ke atas, boleh tak kita tolak harga belian padi ni ke atas? Sudah tentu boleh. Tapi disebabkan kita tak nak, kita tahan harga ni pada RM20, kita boleh tak tolak harga belian padi ni ke atas? Tak boleh. Sebab itulah beras dekat Malaysia ni tak pernah cukup. Nampak tak kat situ? Sebab itulah negara jiran kita Thailand, dia pun tak jual beras murah macam kita. Dia ni lagi pengeluar padi tau. Dia keluarkan padi. Dia bukan keluar padi untuk rakyat dia je. Dia keluarkan padi untuk ekspor sekali. Siap dia ada lebih. Maksudnya dia produce padi ni lebih. Dia siap boleh lebih produce ni
Tapi dia jual beras lagi mahal daripada kita. Nampak tak kat situ? Yang kita ni pula, bukan main. Kalau kata nak naikkan harga, nak semak sedikit harga beras ni daripada 26 ke 30 ringgit, ini kartel. Sampai bila-bila pun kita punya beras ni, supply beras ni tak boleh capai 100% kapasiti pengeluaran. Tak boleh capai 100% permintaan dekat Malaysia ni. Tak boleh capai. Sebab apa? Kita masih ditakuk itu. Kita masih dekat level tu. Sebab tu Malaysia tak boleh jadi negara pengeluar beras. Sebab kita dah disinsentif orang yang menanam padi ni tadi. Berapa aku nak tanam padi? Kalau kata contoh kita naikkan harga siling tu, memandangkan dah berbelas tahun guys. Korang pun kalau korang kerja, gaji korang tak naik, harga barang-barang naik, korang marah tak? Marah juga kan? So bagilah naik sikit kepada RM30, apa salahnya? Kemudian barulah kita boleh naikkan capacity production beras tempatan ni apabila harga belian padi ni naik. Kau nampak tak? Mana datang kita sokong kartel pula macam tu? Tak ada guys. So ini akan boost ataupun ini akan influence kita punya kapasiti pengeluaran padi untuk naik ke atas, because kita ni masih dekat takuk lama guys. Thailand pun tak jual beras murah macam kita ni. Kita ni bukan negara pengeluar beras. Beras kita tak cukup tapi kita tahan harga tu ke bawah. This is wrong guys. Okay? So dah sampai masa lah kita naikkan pengeluaran padi kita, pengeluaran beras kita ni kan. Janganlah kita dimainkan dengan sentimen-sentimen macam ni. Macam manalah kita nak bergerak ke depan guys. Kalau macam ni sampai bila-bila pun Malaysia takkan boleh keluar daripada satu keadaan di mana kita tak mampu untuk mengeluarkan beras. Ini adalah satu perkara yang kita agak kecewa lah sebenarnya. Okay guys, last kali dalam video saya ni, saya nak bagi cadangan lah. Macam mana kita nak improve kita punya pengeluaran beras ni, ataupun stablekan kita punya supply beras ni dalam jangka masa panjang, in the long term. Okay. So nombor satu adalah, saya fikir langkah yang paling terbaik sekali adalah kita kekalkan dua grade ni, iaitu beras tempatan dan juga beras import. Tapi kedua-duanya kita apungkan. Kita apungkan beras tempatan, kita apungkan beras import. Okay, let the market determine the price. Okay, itu nombor satu. Lepas tu, bila kita apungkan, of course harga beras tempatan akan naik. Okay, tapi kita salurkan melalui cash rebate targeted subsidi. Mereka yang berpendapatan rendah ni, bila harga beras tempatan naik, mereka yang berpendapatan rendah ni, kita bagi dia cash rebate subsidi bersasar. So dapatlah mengurangkan diorang punya beban kewangan lah disebabkan oleh kenaikan harga beras tempatan tu. Okay? So yang ketiga pula, kuat kuasa ataupun perkasakan lagi MyCC, Malaysian Competition Commission. Iaitu walaupun kita apungkan harga beras tempatan dan juga beras import ni, akan tetapi possibility untuk wujudnya kartel tetap akan berlaku. Kartel ni macam mana guys? Kartel ni adalah satu pakatan haram lah. Pakatan haram ni maksudnya peniaga-peniaga ataupun pengeluar beras ataupun kilang beras ni, dia mungkin boleh berpakat untuk set the price. Dengan itu, MyCC kena diperkuat dan diperkasakan lah. Okay? So ini adalah antara langkah jangka panjang, long term. Tapi untuk langkah jangka pendek, mungkin boleh lah keluarkan satu grade beras je, iaitu RM30 beras Malaysia Madani ni. Walaupun saya rasa beras tu tak patut nama Malaysia Madani lah. Tak payahlah namakan dia Malaysia Madani. Kan? Alright, semua nak dimadanikan. Itu saya tak setuju lah. So tak payahlah bagi dia nama beras Malaysia Madani. Bagi nama lain lah. So guys, ini adalah the long term solution lah. Tapi sebab apa? Saya berpendapat lah, kalau harga RM30 ni dipertahankan dalam jangka masa panjang, it's not sustainable. Dia tak boleh dipertahankan dalam jangka masa panjang. Dalam jangka masa panjang dia akan ada masalah. Sebab apa? Kalaulah berlakunya kenaikan di dalam beras, harga beras import ni, so dia punya price difference tu jurang dia akan besar lagi. So macam mana kita nak defend harga tu pada RM30 kecuali kerajaan kena bagi subsidi. Okay, so kerajaan kena belanja pula, nak kena subsidize beras. Sepatutnya kerajaan mengurangkan beban subsidi. Ni kerajaan kena tambah pula subsidi. Itu adalah benda-benda lah yang saya fikir kita kena fikirkan untuk
jangka masa panjang lah. So, itulah dia perkara yang saya setuju dengan Dr. Akmal dan juga perkara yang saya tak setuju dengan Dr. Akmal. Dan itulah dia cadangan saya jangka panjang lah, macam mana kita boleh menstabilkan balik pasaran beras dan juga supply beras dekat pasaran Malaysia ni. Okay guys, jangan lupa guys, tekanlah butang subscribe. Okay, tekan butang subscribe. Next video saya akan ulas tentang satu isu yang panas buat masa ni, iaitu ringgit. Okay, so kalau korang tak subscribe, korang rugi. Alright, saya akan bicara pasal isu ringgit pula untuk the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan butang like dan tekan butang subscribe, dan kalau sudi tekanlah butang share. Assalamualaikum. Bye bye guys.